atau dalam bahasa Arab sifat-sifat mazmumah. Yang pertama ini pada menyatakan syarhut ta'am. Ditulis syarrahut ta'am, sebenarnya syarhut ta'am. Artinya sangat loba atas makanan. Sebab itu yang salah bukan makan. Makan itu bukan sifat mazmumah. Yang mazmumah syarhut ta'am. Loba, tamak, tak dipikir lain. Yang dipikir makannya. Itu yang Allah tak suka. Tapi makan tak. Sebab sebaliknya makan ini memang disuruh oleh Allah. Ini dalam Quran Allah kata kulu washrabu. Makan dan minumlah kamu. Maknanya makan tu Allah suruh. Tapi Allah sambung ayat tu wala tusrifu, jangan melampau dalam makan minum. Kenapa jangan melampau? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tak suka kepada orang yang melampau. Baik. Adalah sangat loba atas makanan itu setengah dari asal segala kejahatan. Sangat loba, sangat tamak pada makanan itu setengah ataupun sebahagian dari asal segala kejahatan. Maknanya punca segala kejahatan. Kadang-kadang banyak sifat jahat dalam diri kita. Lalu kita tanya apa puncanya? Sebab kalau kita tahu punca kepada banyak penyakit, kita buang punca tu insya-Allah. Yang lain selesai lah. Apa sebab saya ni gatal-gatal, pening kepala, ya, kemudian suka mengantuk. 3 penyakit kan. Gatal, pening kepala, mengantuk. Akhirnya jumpa doktor. Ustaz, doktor kata, punca Ustaz gatal, pening kepala, mengantuk ni tak ada lain. Ustaz suka sangat makan ayam. Doktor beritahu punca. Saya tinggalnya makan ayam tu, insya-Allah tak ada mengantuk, tak ada pening kepala. Tak ada gatal-gatal. Jadi punca kepada penyakit itu baik kita ketahui. Sebab itu di awal ni pengaranglah sebut loba atas makanan setengah dari asal segala kejahatan. Puncanya. Mengapa? Sebab kita tak boleh keluar kenyataan punca kepada banyak sifat buruk itu ialah tamak atas makanan. Apa kaitan tamak kepada makanan dengan banyak buat benda tak baik? Sekarang dia nak terangkan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Maknanya kita ni ada banyak keinginan, nak itu, nak ini, nak itu, nak ini pun dia keluar dari mana tu? Hakikatnya kita tak sedar segala keinginan kita itu keluar daripada perut. Ya, kerana daripadanya terjadinya keinginan anggota kemaluan daripada perut lah. Ada keinginan anggota jantina lelaki kepada perempuan, keinginan anggota jantina perempuan kepada lelaki. Puncanya ialah daripada perut. Sebab apa? Sebab itu orang yang berpuasa, orang yang makannya kurang keinginannya kepada hubungan seks. Bila banyak makan pula benda-benda yang berzat, yang mahal-mahal, nanti lagi kuat keinginan seks itu. Jadi puncanya ialah daripada perut. Ya, apa dia tadi? Nak fikir tentang makan je. Kemudian apabila ada keinginan anggota jantina, maka keinginan anggota jantina itu apabila mengerasi keinginan makanan dan keinginan jima, apabila dia makan benda-benda berzat, kuat keinginan dia nak mengadakan hubungan jenis dengan pasangan, nescaya terjadi daripadanya sangat loba kepada harta. Macam mana kaitan? Mula-mula kita suka sangat makan benda-benda berzat yang sedap-sedap, dia makan, banyak makan. Lalu badan sehat, timbullah keinginan untuk mengadakan hubungan jantina. Daripada keinginan hubungan jantina itu datang lagi satu sifat buruk, iaitu loba kepada harta. Nak harta. Apa kaitan dia dengan kita nak kepada harta? Kerana tiada dapat menunaikan 2 keinginan melainkan dengan harta. Apa dia 2 keinginan tu? Satu keinginan kepada nak makan sedap.
tak dapat kita nak tunai kalau tak ada harta. Kalau kita ada harta, memang kita boleh tunai. Allah, teringatnya rasa nak makan nasi kandak Banggi di Ipoh. Cuma mana nak buat? Tapi kalau saya banyak harta, saya boleh hantar je helikopter untuk beli nasi nasi kandak daripada Ipoh. Saya teringat tu sebab baru-baru ni kan heboh bagaimana sebuah helikopter mendarat di padang sekolah di Ipoh kerana tuan kepada helikopter itu nak menjamu kawan-kawan dia dengan nasi kandak daripada Ipoh. Sikit ke belanja tu hantar untuk hantar helikopter. Tapi bila kita dah ada keinginan kepada makan, maka kita perlu kepada harta untuk boleh menunaikan keinginan makan. Baik, setelah kita dapat menunaikan keinginan makan, ada satu lagi keinginan, iaitu bila badan kita sihat, kita biasanya akan suka untuk melakukan hubungan jantina. Dan untuk boleh melakukan hubungan jantina ini juga memerlukan kepada harta. Kalau kita fikirkan bagaimana orang bukan Islam, bagaimana orang bukan Islam, mudah-mudahan tak adalah orang Islam. Orang bukan Islam yang sanggup untuk melanggan pelacur dengan bayaran ribuan ringgit, tidak akan dapat lakukan yang demikian kecuali dengan banyak harta. Jadi dia bermula begini, terlampau fikirkan makan, badan sihat. Badan sihat nak melakukan hubungan kelamin. Untuk melayan makan dan hubungan kelamin perlu kepada harta. Baik, sambung lagi. Dan terjadi dari keinginan kepada harta itu ingin kepada kemegahan. Kalau kita fikir pasal harta, maka kita perlu kepada kemegahan. Maksud kemegahan, pangkat. Kita ni kalau tak ada pangkat, payah nak dapat nak dapat harta. Pasal orang berebut-rebut sangat nak pangkat, pasal nak dapat harta. Pasal orang berebut sangat nak jadi wakil rakyat esok pilihan raya di Melaka. Adakah orang yang masuk bertanding tu semuanya niat dia nak berkhidmat kepada rakyat? Tak sebenarnya. Sebab dia tahu dah kalau dia jadi wakil rakyat, dia boleh gaji, allowance bulanan yang sangat tinggi. Ahli parlimen saja pun allowance asas dia 17,000 sebulan. Satu penggal berkhidmat, dia boleh dapat pencen penuh. Pencen dia pun 17,000. Orang kerja dengan kerajaan 25 tahun berkhidmat, pencennya hanya separuh daripada gajinya. Kan bertuah orang ada pangkat tu. Jadi untuk mudah dapat harta, kita inginkan kepada pangkat atau kemegahan. Kerana sukar mengusahai harta melainkan dengan kemegahan. Sebab siapa ada pangkat, mudah untuk cari harta. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan kemegahan dan mendapat ia keduanya, ingat ya, kita nak cari harta, usaha-usaha dapat. Kita nak pangkat, usaha-usaha dapat. Ingat, apabila kita dah banyak harta dan ada pangkat, nescaya berhimpun padanya beberapa banyak daripada kebinasaan atau keburukan. Kita nak terima tu tidak, dia akan terangkan kemudian nanti. Dia kata gini, kalau kita ni dulu tak ada harta, sekarang alhamdulillah harta dah banyak. Dulu tak ada pangkat, sekarang alhamdulillah dah ada pangkat dah. Kita dah ada pangkat dah. Apabila dua benda ni ada, maka dalam diri kita akan banyak kebinasaan, yakni sifat-sifat yang buruk. Apa dia? Riak. Pastilah kalau kita ada harta, ada pangkat, kita adalah riak tu. Nak tunjuk kata kita ada harta. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, apa pasal pakai kereta itu je? Kalau Ustaz pakai kereta tu, orang tak tahu Ustaz ni banyak duit. Jadi apabila kita banyak duit, kita nak riak, nak tunjuk. Selain daripada riak, apa dia? Apabila kita ada harta, ada pangkat,
timbul takbur. Itu dengan sendiri dia. Dulu saya orang biasa misalnya. Sekarang saya sudah ada pangkat, ada kemegahan. Saya dapat gelaran Datuk. Lain itu bunyinya bila sebut Datuk. Kalau dulu orang panggil Ustaz Rahim je. Pergi sekali lagi orang sebut Ustaz Rahim juga. Saya beritahu pengurusi. Jangan sebut Ustaz Rahim saja. Kena sebut Datuk Ustaz Rahim. Apa pasal tu? Itu adalah kerana sifat takbur. Baik. Bila ada harta, ada pangkat, yang timbul lagi nanti dengki. Dalam diri kita bila kita banyak harta, pangkat besar, timbullah rasa dengki kita kepada orang lain yang kita tengok lebih banyak harta dan lebih tinggi pangkat. Dan berseteru. Bila kita banyak harta, banyak pangkat, banyaklah musuh kita. Banyaklah musuh kita. Sebab tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dia kepada kepada Abi Zar Al-Ghifari. Kata Nabi kepada Abi Zar, wahai Abu Zar, sesungguhnya pangkat itu adalah amanah. Dia susah untuk kamu jaga nanti. Sebab itu kalau kamu dapat pangkat, nanti akan menyebabkan kamu akhirnya menyesal. Kadang-kadang di dunia lagi menyesal. Kadang di akhirat kamu lebih menyesal sebab banyak persoalan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lain-lain daripadanya, lain daripada bermula dari perut, nak banyak harta, nak pangkat, daripada banyak harta dan pangkat, banyak sifat buruk dan lain-lain daripada yang disebutkan itu tadi, ada lagi. Dan tempat keluar semuanya itu adalah perut. Punca kepada sifat buruk tadi apa? Perut. Dia sebut perut tu kerana bila kita makan, masuk dalam perut. Itu daripada sifat-sifat buruk yang disebutkan oleh pengarang dalam bentuk sifat hati. Tapi sedar tak sedar kita, orang yang memikirkan makan saja, tamakkan kepada makanan, akhirnya bukan saja sifat buruk itu berlaku pada hatinya, tapi berlaku juga pada tubuh badannya. Sesiapa yang melayani perutnya untuk makan saja, akhirnya dia akan ditimpa oleh penyakit. Sambung ya. Maka kerana itu membesarkan oleh Rasulullah akan pekerjaan lapar. Kerana buruknya orang yang suka melayani keinginan makannya, sehingga dalam diri dia ada sifat syarhut ta'am, tamak sangat kepada makanan, fikir pasal makan saja. Kerana buruknya sifat itu, maka membesarkan Rasulullah akan pekerjaan perut. Yakni Nabi pandang besar persoalan perut. Itu makna membesarkan oleh Rasulullah akan pekerjaan perut. Dan di sini yang dibesarkan oleh Nabi ialah lapar. Maknanya Nabi memberi penghargaan kepada orang yang suka mengurangkan makanannya. Mengurangkan makannya. Nabi tak suka kepada orang yang melayani keinginan perutnya. Nabi suka, itu membesarkan oleh Nabi akan pekerjaan lapar, bukan perut akan pekerjaan lapar. Nabi kata yang amal yang paling bagus ialah lapar. Bukan amal paling bagus ialah makan banyak-banyak. Apa dalil yang menunjukkan Nabi itu menganggap bahawa lapar itu suatu sifat yang baik? Di sini dia bawa hadis. Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal 'atashi. Saya ulang. Ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal 'atashi. Artinya, tidak ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah dari lapar dan dahaga. Nabi kata tak ada kerja yang Allah paling suka lebih daripada sukanya Allah kepada orang yang suka berlapar dan suka berdahaga, yakni berpuasa. Sama ada dia puasa atau kalau tak puasa pun dia suka lapar, dia suka dahaga, yakni dia tidak melayani keinginan nafsu makannya. Sebab tu Imam Ghazali sebut kita kena ingat tujuan makan yang sebenar. Kita selalu lupa ni. Tapi Imam Ghazali kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, tujuan makan ialah
untuk menjaga kesihatan kita bagi membolehkan kita kuat beribadat kepada Allah. Saya ulang. Tujuan makan ni kata Imam Ghazali, apa tujuan makan? Untuk menyihatkan tubuh badan kita supaya kuat beribadat kepada Allah. Maka kerana tujuan makan ialah untuk menyihatkan badan, makan itu dilarang banyak. Dilarang berlebihan. Dan berlebihan makan itu akan diterangkan nanti. Berlebihan makan ni sebenarnya pada berapa kali kita makan sehari, apa yang kita makan, banyak mana kadar yang kita makan. Dia akan terangkan di bawah ni nanti insya-Allah ya. Dan sabda Nabi SAW, ini hadis yang kedua yang menunjukkan Nabi memberi penghargaan kepada orang yang suka lapar. Nabi tidak beri penghargaan, sebaliknya Nabi mengutuk orang yang suka melebihkan makanan. Yang Nabi hargai orang yang suka berlapar. Hadis yang kedua ialah, kata Nabi, Sayyidul a'mali al-ju'u. Sayyidul a'mali al-ju'. Artinya, penghulu segala pekerjaan atau amal itu lapar. Penghulu itu ketua lah kan. Sayyid itu ketua. Ketua pada segala kerja-kerja kebaikan, kata Nabi, ialah lapar. Bila disebut sebagai ketua, tu maknanya baiklah tu penghargaan. Sebab itu dipanggil Sayyid. Nabi kita panggil Sayyidina Muhammad, penghulu kita Nabi Muhammad. Ya. Bila disebut Sayyid, itu hebat. Misalnya istighfar. Ada satu istighfar dipanggil Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sampai akhir. Mengapa dipanggil Sayyid? Sebab itu istighfar yang baik. Sayyidul Syuhada, penghulu kepada orang mati syahid. Siapa penghulu kepada orang mati syahid? Hamzah ya. Sayyidina Hamzah. Maknanya Nabi menghargai bapa saudara dia Hamzah yang mati dalam perang Uhud, yang dipanggil Sayyidul Syuhada ya. Baik. Penghulu segala amal kebaikan ialah lapar. Yang ketiga, dan sabda Nabi SAW, ini hadis yang ketiga yang menunjukkan kelebihan berlapar. Kata Nabi, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'amu hiyal ibadah. Artinya, berfikir itu setengah daripada ibadat. Ingat ya. Kadang-kadang Nabi gunakan perkataan nisfu, kadang-kadang Nabi gunakan perkataan min. Misalnya tadi kita ada hadis syatru, ada nisfu, ada lagi perkataan min. Misalnya Nabi sebut al-haya'u minal iman. Nabi kata malu itu daripada iman. Dia terjemah sebahagian. Tapi kalau nisfu tu maknanya ialah 50%. Tu saya nak terangkan beza di antara perkataan nisfu ya dengan perkataan min. Min daripada. Nabi kata al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian dari iman. Nabi tak kata al-haya' nisful iman. Kalau nisful iman maknanya malu tu 50% dari iman. Yang lain-lain tu 50%. Tapi dalam hadis ni disebut al-fikru nisful iman. Berfikir itu setengah. Bukan nisful iman, nisful ibadah. Berfikir itu setengah. Maksud setengah di sini 50% daripada ibadah. Dan sedikit makan, bukan syarhut ta'am, itu adalah satu ibadah lagi. Jadi maknanya kalau campur, berfikir dengan makan yang sedikit, maka kita menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyempurnakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi taala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah Ta'ala kullu akulin syarubin na'umin. Hadis ini baik ya. Ya, iaitu hadis yang tidak dinyatakan siapa perawi dia, tak ditulis pun kat bawah ni. Baik.
Afdalukum indallahi, artinya yang lebih afdal dari kamu di sisi Allah. Maksudnya di antara kita manusia ni siapa yang paling afdal atau paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, afdalukum indallah, yang lebih afdal dari kamu di sisi Allah, yang lebih lama kamu lapar dan berfikir. Siapa yang lebih lama berlapar, siapa yang lebih banyak berfikir, dia adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Maknanya orang ini tidak memikirkan sangat tentang makan. Sebab dia makan hanya untuk badan sehat dan kuat ibadat kepada Allah. Ya. Siapa lagi orang yang afdal di sisi Allah? Dikata ialah tafakkuran, orang yang suka berfikir. Sebab itu dalam Islam ni, di antara perkara yang kita banyak tak sedar, ibadat yang afdal ialah ibadat dalam bentuk berfikir tentang kebesaran Allah. Berfikir. Sebab itu dalam Quran Allah selalu kata, afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala yanzurun. Itu menunjukkan Allah suruh kita berfikir. Jadi di samping kita buat ibadat, berzikir, maka satu ibadat lagi yang sangat afdal ialah berfikir. Ya. Baik. Orang yang Allah paling suka, orang yang panjang laparnya, yang kurang makannya dan panjang berfikirnya. Siapa yang Allah tak suka? Sambung hadis tu. Dan yang lebih dibenci dari kamu kepada Allah Ta'ala, siapa yang Allah benci? Iaitu akulin. Kullu akulin. Akul tu maknanya ialah yang banyak makan. Na'u syarubin, banyak minum. Na'umin, banyak tidur. Itu Allah tak suka. Orang yang banyak makan, banyak tidur, banyak minum, Allah tak suka. Yang Allah suka ialah orang yang atwalukum ju'an, paling banyak berlaparnya. Sebab itu saya sebut dululah sebelum kita sampai nanti. Dia kata makan ini nak dikira banyak ke sikit dilihat dari 3 sudut. Satu, masa berapa kali kita makan. Yang kedua, kadar dia, berapa banyak yang kita makan. Satu masa, satu kadar. Satu lagi yang diambil kira juga dalam bab makan ini bukan sahaja kadar dan masa, ialah jenis yang kita makan. Jenis yang kita makan itu. Kalau nak dikira dari segi masanya, yang paling baik sehari semalam, kata Imam Ghazali, sekali je makan. Maksud makan ni makan berat lah. Sehari semalam tu yang makan berat tu sekali je. Dan tengah hari misalnya. Kita pagi berat, tengah hari berat, malam kadang-kadang lagi berat. Itu dah tak betul tu. Itu dari segi makanannya. Kemudian kalau dari segi itu maaf ya, itu dari segi masa dia, sehari sekali. Kemudian jenis dia. Apa jenis yang kita makan itu? Kata Imam Ghazali, jenis makanan yang paling baik ialah makanan yang hanya memberi kekuatan kepada badan untuk buat ibadat. Itu jenis dia. Bukan jenis yang lazat-lazat. Kita yang fikirkan ialah yang paling lazat. Sebab bila dia lazat, nanti dia bukan kita tak boleh membatasi makan itu. Kalau kata lazat, tak boleh nak makan sekali saja. Tapi kalau sederhana je, kita makan sekali je lah. Tengah hari, malam tak nak makan lagi, pagi tak nak, pagi minum sarapan sikit, malam minum makan kuih-kuih sikit. Sebab kita kalau makan pun bukan makanan yang terlalu lazat. Kemudian, berapa kadarnya yang kita nak makan? Kata Imam Ghazali, dan ada dalam hadis bawah ni nanti, ialah kadarnya 1/3 untuk isi perut. Kerana perut kita tu diisi 1/3 dengan makanan, 1/3 dengan minuman, dan 1/3 lagi untuk kita bernapas. Baik. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batnihi. Hasbu ibnu Adam luqaymatun yuqimna sulbahu." Apa makna dia? Arti hadis. Tiada memenuhkan manusia akan bijana. Bijana ni maknanya bekas. Yang lebih jahat daripada perutnya.
Kita ni ada bekas. Kita ada beg misalnya. Kita ada plastik. Kita ada perut. Perut tu dikira sebagai bekas. Baik. Kalau kita nak penuhkan, kita ada beg, kita ada bakul, kita ada perut. Tiga-tiga ni kita nak penuhkan dengan makanan. Yang mana yang Allah paling tak suka kita penuhkan. Itu balik pada hadis. Tiada memenuhkan manusia akan bijana yang lebih jahat daripada perutnya. Yang paling Allah tak suka, penuhkan perut. Tapi kalau nak penuhkan tabung surau, ya, dengan duit kalau jadi masalah. Nak penuhkan gerobok bantuan dekat surau atau masjid, kan sekarang ni ada gerobok bantuan untuk orang susah. Lalu kita nak beli beras, nak beli barang-barang, nak penuhkan itu. Itu tak ada masalah. Tapi yang Allah murka kalau kita nak penuhkan perut kita, ya. Lepas tu kata Nabi, memada akan manusia beberapa suap yang membetulkan akan tulang belakangnya. Sebab tu Nabi kata, cukuplah bagi kita ni kalau nak makan, nak minum untuk betulkan tulang belakang. Apa maksud betulkan tulang belakang? Kita ada tenaga, kita sihat, kita boleh buat ibadat. Saya ulang, ya. Kalau kita makan tu kita nak capai apa menurut Islam? Kita nak ada tenaga, kita sihat, kita kuat buat ibadat. Bayangkanlah, ya, sama-sama kita bayangkan, saya sendiri pun bayangkan. Yang kita makan tu, adakah untuk itu atau untuk lazat yang akhirnya dia menyebabkan kita tak sihat? Jawapannya begitulah. Makanan kita sekarang ini, sebab kita tidak makan dia semata-mata, sebab kita tidak makan dia semata-mata untuk tujuan menyihatkan badan dan membolehkan kita buat ibadat. Kita selalu lupa tujuan makan tu. Tujuan makan apa? Saya nak makan sedap-sedap. Itu nak makan sedap-sedap tu, bila sedap-sedap tu akhirnya kita tak kuat buat ibadat dan badan kita pun tak jadi sihat. Itu je. Sebab itu kalau dari segi kesihatan, kan selalu dia sebut daging, kita makan daging merah sahaja. Kita kata tak sedap loh Ustaz kalau makan daging yang merah tu saja. Kalau boleh campur dengan lemak tu sikit baru sedap. Jadi bila makan daging merah saya tadi tak berapa sedap, kita makan tak banyak. Bila tak banyak, insya-Allah tak ada kemudaratan dengan makan daging. Tapi bila kita campur lemak sekali jadi sedap, kita pun makan banyak, maka dia mengganggu kesihatan kita. Macam itulah, ya. Kalau kita, maaflah saya beri contoh ni. Kalau dulu-dulu kita kan kat kampung, ayah kita beli udang, ya, tak banyak pun. Sebab itu kita dapat seorang sikit je. Dan kalau beli udang tak adalah, kadang-kadang buat sup, kadang-kadang buat kari, kadang-kadang goreng macam tu je. Taruhkan asam, garam, goreng. Sekarang kalau kata udang goreng, taruh mentega, taruh apa lagi tu? Goreng, taruh telur masin, kemudian masuk apa selalu orang buat yang kalau kita pergi kedai siam tu, udang goreng. Jadi memanglah dia jadi lemak, jadi sedap dan kita pun makan banyak. Padanlah ramai yang kena gaut sebab makan udang, sebab makan soto, sebab sedap-sedap sangat. Jadi Nabi kata, cukuplah untuk anak Adam ini kalau dia memenuhkan perutnya untuk sekira-kira boleh menegakkan tulang belakangnya. Ya? Baik. Menyebut akan segala hadis ini oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Maknanya kita tadi ada baca 4 hadis, ya. Satu, ma min amalin. Yang kedua, al-fikru nisful iman. Yang ketiga, afdalukum indallahi atwalukum ju'an. Yang keempat, ini hadis yang keempat ialah ma mala abnu Adam. Hadis yang kelima sebenarnya. Yang keempat dia tak letakkan nombor. Yang keempat itu ialah afdalukum. Jadi hadis ini di mana ada kalau kita nak cari, carilah dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali. Baik. Sekarang kita sambung.
Dan ketahui olehmu bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah. Bagi terlebih kenyang itu ada banyak keburukan. Tapi lapar maksudnya kita menjaga makan itu hanya untuk badan sihat, boleh buat ibadat, ada beberapa faedah atau manfaat yang kita boleh dapat. Setengah daripadanya nipis hati hingga mendapat ia akan sedap mengerjakan ibadat. Siapa yang mengurangkan makannya, hatinya jadi nipis. Maksud hati di sini hati nurani dia. Sehingga dia sedap mengerjakan ibadat. Bila dia buat ibadat, jadi sedap. Saya kalau hari Jumaat ni, selalu orang panggil tazkirah Jumaat. Tadi pun ada tazkirah Jumaat. Saya tazkirah Jumaat di Masjid Al-Mubarakah dekat Bukit Ceras. Selalu isteri saya tanya, awak nak makan ke dulu? Saya akan jawab, saya ada tazkirah lah hari ni. Kalau saya nak makan, mesti saya makan lebih awal. Pukul 11 saya dah makan. Ya, kalau di rumah tu biasanya pukul 12.30 baru saya makan. Jadi saya kata kalau saya nak makan, awak masak awal, saya makan awal. Ataupun nanti saya makan setelah balik daripada masjid. Sebab bila saya kekenyangan tu saya nak sampaikan tazkirah tu menjadi tak sedap dah, letih. Tazkirah ni menyampaikan ilmu, dia adalah ibadat. Dengan sendirinya bila kita banyak makan, kita buat ibadat tak sedap. Itu maksud dia. Satu lagi misalnya contoh. Bulan Ramadan. Kalau dah bulan Ramadan ni 4 bulan setengah je lagi. Hari ni dah 14 Rabiul Akhir. Lepas ni datang Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban. 4 bulan 16 hari je lagi. Datanglah bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan tu, ada malamnya kita tarawih senang, selesa. Alhamdulillah malam ni tarawih seronok betul lah, tak rasa letih. Satu lagi malam tu, ya Allah punya mengantuk lah tarawih. Ingat tadi nak tarawih sampai 20 rakaat, rupanya 8 je lah. Apa pasal? Kita tanya apa pasal? Sebab letih. Dia kata terlebih makan lah malam ni. Cuba tengok kesan dia tu. Bila kita terlebih makan, yang ni ada sifat syarhut ta'am, maka kita tidak sedap mengerjakan ibadat. Jadi satu kesan baik daripada berlapar atau mengurangkan makan ialah seronok dan sedap mengerjakan ibadat. Baik, yang kedua. Dan setengah daripadanya, yakni daripada faedah berlapar, cerdik hati kerana kenyang menyebabkan bodoh. Yang kedua tu, hati kita jadi cerdik, bila kita kenyang kita jadi bodoh. Apa pasal? Orang kenyang kan boleh fikir lah. Orang kenyang tak boleh berfikir. Sebab itu kalau pelajaran itu memerlukan berfikir lebih-lebih lagi, janganlah masuk kelas dalam keadaan sangat kenyang. Sebab bila kita kenyang nanti, kita tak boleh berfikir, jadi bodoh. Sebab bila kenyang nanti mengantuk. Orang mengantuk tak boleh berfikir. Dah kedua kebaikan berlapar atau mengurangkan makan. Dan setengah daripadanya, ini faedah daripada lapar, memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan mengerasi atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Ini faedah berlapar yang ketiga atau faedah mengurangkan makan. Ialah memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Orang ni kalau kenyang, timbullah keinginan dia nak buat maksiat. Kalau dia lapar, dia tak, maksud lapar di sini bukan terlalu lapar. Jangan salah faham pula. Nanti ada orang kata orang terlalu lapar itu dia sanggup buat apa saja. Ya, tapi maksud kita tadi, kita makan sehingga badan kita sihat, tak rasa lapar lagi. Tapi setakat itulah kita makan kerana itu keperluan untuk kesihatan dan boleh buat ibadat. Jadi orang yang lapar itu memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Orang lapar tak berapa nak buat maksiat. Orang puasa ajaklah dia buat benda maksiat, dia tak nak insya-Allah. Dan lapar itu mengerasi atas nafsu. Maksud mengerasi itu kita boleh lawan nafsu yang menyuruh dengan kejahatan. Nafsu kita ni dia suruh kita buat jahat sahaja. Nafsu kita sifatnya suruh kita buat jahat.
Macam mana supaya kita boleh lawan nafsu, kita kerasi nafsu tu? Jawapannya ialah dengan berlapar. Sebab itu kalau kita layan nafsu makan, akhirnya kita dikuasai oleh nafsu, iaitu akan dorong kita untuk melakukan kejahatan. Yang keempat, faedah berlapar. Dan setengah daripada kesan lapar itu ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadat dan hilang mengantuk dan menegah ia daripada ibadat. Kalau orang itu makannya sederhana, hanya untuk menyihatkan badan dan membolehkan dia beribadat, ringanlah tubuh dia untuk bangun sembahyang tahajud. Mengapa Imam Ghazali sebut ini? Iaitu sembahyang tahajud, kerana sembahyang tahajud itu di antara ibadat yang sangat dituntut. Sebab itu Allah sebut, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Sebahagian dari malam itu maka bangunlah kamu bertahajud sebagai ibadat tambahan atau ibadat sunat bagi kamu, ya. Jadi kalau kita kurangkan makan, mudah kita untuk bangun tahajud dan untuk buat ibadat, ya. Dan hilang mengantuk. Kalau kita tak banyak makan, insya-Allah tak mengantuk. Dan bila hilang mengantuk, maka hilanglah yang menegah kita daripada ibadat. Sebab banyak ibadat kita tak boleh buat ni ialah mengantuk yang menjadi puncanya. Punca kepada mengantuk itu ialah berlebihan dalam makanan. Baik. Dan setengah daripadanya memada dengan sedikit harta. Ini setengah daripada faedah berlapar. Ini yang kelima, ya. Yang kelima, faedah berlapar ini memada dengan sedikit daripada harta dunia. Apa maksud dia tu? Kalau kita makan hanya untuk sihatkan badan, boleh buat ibadat. Saya nak lapar, nak pergi makan lah. Apa tujuan awak makan ni? Saya nak badan saya sihat, ada tenaga dan saya boleh buat ibadat. Kalau itulah yang kita nak daripada makan, maka kita makan tak banyak dan kita melebihkan berlapar. Sebab itu bila kita melebihkan berlapar, memada dengan sedikit daripada harta dunia. Yang memerlukan banyak harta dunia ni, kita tidak melebihkan berlapar, kita melebihkan makan. Kita melebihkan makan. Saya kalau makan nasi dagang dia tu buat, bolehlah sepinggan je sebab tak berapa sedap. Tapi kalau saya makan nasi dagang yang dia tu buat, Allah, boleh 2 pinggan, sedap betul. Tengok tadi kan? Makan yang sederhana tu 1 pinggan je. Tapi badan sihat, alhamdulillah, boleh buat ibadat. Tapi bila saya makan yang lazat, kena makan 2 pinggan. Dan bila yang sedap tu pasti lebih mahal daripada yang kurang sedap. Betul tak? Yang sedap lebih mahal daripada yang tak sedap. Dan untuk sedap tu ada banyak. Satu, memang masakannya sedap. Yang kedua, tempat makan itu sedap. Seperti makan di tepi pulau. Kan baru ni ada orang makan ikan siakap tu yang kena bayar 1,000 lebih tu. Satu, memang sedap. Memang ramailah ada orang yang pergi situ, saya pernah tanya. Dia kata, Ustaz, di situ masakan dia memang sedap. Itu sedap masakan. Yang kedua dia kata, selain daripada masakan sedap, kita makan tu memang selesa. Maklum je Ustaz, di pantai angin bertiup macam dia. Sebab restorannya pun restoran terapung. Banyak kan harta yang diperlukan. Tapi kalau kita makan hanya sekadar untuk badan sehat, kuat tubuh buat ibadat, insya-Allah tidak memerlukan kepada yang mahal-mahal sangat. Itu je lah, ya. Kalau setakat nak sihatkan badan, boleh pergi kerja, cukup pun dengan beli nasi lemak bungkus, harga RM1.50. Tapi kalau makan tu bukan untuk sihat dan kuat ibadat, makan tu nak banyak, nak lazat, maka kita akan kena bayar nasi lemak sepinggan sampai berpuluh-puluh ringgit. Jadi memerlukan kepada harta yang banyak. Jadi 5 kelebihan berlapar sudah disebutkan oleh pengarang kitab ini. Baik, ada soalan? Tak ada. Ada?
Ustaz. Ya. Maaf Ustaz Yang ini bukan sebenarnya berlapar ni, makan seala kadar ya Ustaz Maksud dia makan ala kadar itu, kata makan untuk tujuan sihat dan boleh buat ibadat. Sebab kitab ni dikata tak berlapar ni macam dia punya maksud tu lain sikit. Yalah, kalau kita faham macam tu. Tapi maksud berlapar ini dia lawan kepada sifat syarhut ta'am tadi. Syarhut ta'am tu tamak pada makanan, dia nak banyak, nak sedap, itu syarhut ta'am. Bukan salah ya nak sedap, tapi bila kita makan yang sedap tu kita kena ingat. Kalau tak sedap, misalnya langsung tak boleh makan, badan tak sihat. Jadi sedap tu untuk kita lalu makan. Tapi bila kita makan yang sedap, tetap dengan kadar yang dia kata tadi, hanya 1/3 perut. Tapi susah untuk kita kawal. Kalau sedap, payah nak kawal. Sebab itu nasihat doktor, kalau kita dijemput 2-3 kenduri kahwin dan kita nak pergi 3-3 supaya kita kawal makan, macam mana doktor nasihatkan? Kata yang pertama sekali waktu awak lapar tu, awak pergi ke tempat kenduri yang memang awak jangka dah lauk dia tak sedap. Jangka dah, dia ni orang biasa je ni, tak ada apa, catering biasa je. Kita pergi tempat tu, kita lapar. Dalam keadaan lapar, tapi makanan tak berapa sedap, kita makan sikit je lah. Pergi yang kedua, baru tempat sedap. Dah kenyang dah. Jadi kita hanya makan sikit. Tapi kalau kita pergi yang pertama tempat makan yang sedap, maka kita akan banyak makan. Tempat kedua langsung tak lalu nak makan. Itu fatwa untuk kita boleh mengawal nafsu makan kerana kadang-kadang kita dijemput di banyak tempat. Tapi hawa nafsu kita selalu macam mana nak pergi? Kita tengok ini ada 3 jemputan, mana paling sedap ni. Kita tengok dah ini dekat hotel, satu kepala RM40. Pasti sedap. Kita pergi apa dulu. Itu yang tak boleh kawal nafsu makan tu. Baik, ada soalan lagi? Tak ada ya? Okey. Kalau tak ada, kita sambung. InsyaAllah kita berhenti pada perkataan nanti dan ketahui olehmu. Dan ada pun kenyang itu. Ini kenyang ni maksud dia syarhut ta'am lah. Kita layan nafsu makan. Maka ada padanya beberapa kebinasaan. Makna ada keburukan lah. Pertama, keburukan daripada banyak makan sehingga terlalu kenyang. Ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Memang betul lah. Bila kita dah terlampau kenyang, tak sedap dah nak buat ibadat. Kita mengaji pukul 3 petang ni sebenarnya waktu dia memang waktu sedap tidur, waktu ngantuk. Kalau kita makan tadi memang banyak, alamat tertidur ataupun alamat tak jadi dan masuk kelas. Tetapi insya-Allah kalau kita makan sekadarnya sahaja, insya-Allah ya, kerana cukup dengan kita tidur qailulah pada tengah hari tadi ya. Yang kedua, pada kenyang itu yang berlebihan makan menambah keinginan nafsu. Itu biasalah. Nafsu ni ada dalam diri kita. Dia akan suruh kita buat benda-benda yang tak baik. Dan bila kita ada tenaga yang berlebihan sebab makan banyak tadi, maka menambah kepada keinginan nafsu. Ketiga, ketiadaan kasihan akan orang miskin. Orang yang selalu kenyang makan ni, dia tak timbul rasa kasih sayang kepada orang miskin. Sebab itu, kalau kita baca di antara hikmat puasa kan, kalau kita baca apa sebab Allah wajibkan kepada kita puasa dalam setahun itu sebulan, bulan Ramadan. Di antara hikmatnya, dia kata dalam kitab-kitab lama tu, ialah supaya timbul rasa kasihan belas kita kepada orang miskin. Kerana kita yang hidup sederhana berada ni, kalau bukan kerana puasa Ramadan, banyak yang tidak akan melakukan satu hari pun puasa sunat. Sebab nak puasa apa dia tak mampu je kalau nak makan. Baik. Lalu macam mana nak Allah suruh kita rasa lapar? Allah wajibkan puasa Ramadan. Jadi bila kita rasa lapar tu barulah kita terfikir, ya Allah kesiannya orang miskin yang tak boleh makan itu. Jadi itulah kalau kita selalu kenyang maka hilanglah ketiadaan kasihan akan yang miskin. Sedangkan kasihkan orang miskin itu dan kasih ini menimbulkan kita simpati dan tolong dia adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bukan maknanya Nabi suka orang jadi miskin, jadi fakir. Sebab kita suka tak suka kepada orang fakir dan orang miskin ini, dia tetap ada di dunia ini. Sebab itu adalah sunnatullah. Mungkin di satu negeri tak ada orang miskin, tapi di negeri lain pasti ada orang miskin. Itu dipanggil sunnatullah. Dan sifat Nabi, yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi suka kepada orang fakir dan orang miskin. Kalau kita selalu kenyang, ketiadaan kasihan akan miskin. Kerana apabila ia kenyang, manusia menyangka ia akan sekalian manusia semuanya kenyang bersalahan lapar. Maka ia sebab bagi kasihan akan orang miskin. Tapi kalau dia kenyang je hari-hari, dia ingat semua orang kenyang macam dia. Bila dia rasa semua orang kenyang macam dia, maka dia tak timbul rasa kasihan belas kepada orang miskin. Baik. Dan inilah setengah daripada hikmat wajib puasa. Itu yang saya sebut dulu tadi tu. Apa sebab Allah wajibkan kita puasa Ramadan? Supaya kita rasai lapar dan dahaga. Daripada kita merasai lapar dan dahaga itu, maka timbullah dalam diri kita kasihan belas kepada fakir dan miskin. Yang keempat, kesan daripada lebih makan atau kenyang. Yang keempat ialah lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Tengok pengarang ya, cantik dia guna ayat tu. Dia kata lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Sebab ilmu ni ada dua. Satu ilmu yang memberi manfaat, satu ilmu yang tidak memberi manfaat. Apa asas di antara tanda ilmu yang memberi manfaat? Ilmu yang memberi manfaat ialah ilmu yang menambah kesukaan kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan kita takut untuk buat maksiat. Itu di antara ciri ilmu bermanfaat yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali ada menyentuh mengenai sifat ilmu yang bermanfaat. Dia kata ilmu yang bermanfaat yang dorong kita untuk buat ibadat dan menakutkan kita daripada buat maksiat. Kalau orang itu suka banyak makan, ya, itu kenyang yang dia sebut tadi, apa ni, keburukan kenyang tu, maksud kenyang di sini kita lebih kenyang, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Tapi kalau ilmu yang tak memberi manfaat, insya-Allah dia mudah ingat. Saya beri contoh ya. Ilmu yang memberi manfaat dengan ilmu yang tidak memberi manfaat. Maaf saya sebut contoh ni. Kalau ada orang. Kalau jenis amalan ni jenis bacaan ke, doa ke, maka yang paling bermanfaat ialah seperti yang Nabi ajar. Adalah ilmu yang tidak memberi manfaat kalau ada orang memberikan kepada kita amalan tidak berdasarkan kepada yang Nabi ajar. Baru-baru ni tular di media sosial satu video oleh seorang ustaz dari Kedah. Ustaz ni selalu buat benda-benda yang tak berapa, dia suka sebut benda-benda yang tak ada asas. Di antara yang dia sebut, Sayyidina Osman bin Affan pernah sampai ke Kedah. Sayyidina Osman bin Affan itu pernah datang ke Kedah. Dibantah oleh Mufti Perlis, Asri Zainal Abidin. Satu lagi yang terbaru, ditular dalam media sosial. Dia kata ada hadis Nabi SAW, bunyi hadis tu macam ni. Laisa fihin nakafun man qara'ahunna kafin. Ada 3 surah, dalam surah tu tak ada huruf kaf. Siapa yang baca dia, Allah murahkan rezeki dia. Maknanya dia mempunyai kecukupan rezeki. Apa dia 3 surah yang tak ada huruf kaf tu? Kalau tak salah saya ni lah. Wal asri dia tak. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tak ada huruf kaf. Satu wal asri. Yang kedua li'ila fi Quraisy. Tak ada kaf kan? Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatash shita'i was sayf
Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tak ada kaf. Satu lagi surah yang tak ada huruf kaf ialah Qul a'udzu birabbil falaq. Ada 3 surah. 3 surah ni dia kata siapa baca maka murah rezeki. Dalil dia apa? Hadis Nabi. Salasatun laisa fihin nakaf fahiya kafin. Laisa fihin nakafun fahiya kafin. 3 surah tak ada huruf kaf, siapa baca dia maka kafin. Yang kedua tu bukan huruf kaf. Kafin itu maknanya menjadikannya mamada, yakni cukup harta. Ilmu ini adalah ilmu yang tidak memberi manfaat. Satu, sebab ustaz ni menyebarkan hadis palsu. Tak ada hadis macam tu. Carilah dalam mana-mana kitab, tak ada hadis macam tu. Yang ada itu hanyalah teka-teki daripada orang Syiah. Saya sebutnya untuk pengetahuan. Maksud, walaupun ustaz ni juga banyak pengaruh dia, dalam Facebook dia pun ramai orang suka, kadang-kadang orang marah bila kita tegur perbuatan dia yang salah ini. Jadi, ilmu yang jenis ini dikira ilmu yang tidak bermanfaat. Orang yang selalu melebihkan makan, kalau ilmu tak bermanfaat, dia mudah ingat. Tapi ilmu yang bermanfaat, dia tak mudah ingat. Lalu orang tanya, Ustaz, tak adakah amalan yang membolehkan kita murah rezeki yang ada dalil? Jawapannya ada. Ada hadis Nabi SAW bahkan bersandarkan Al-Quran, sesiapa yang nak murah rezeki, maka hendaklah dia membanyakkan istighfar. Dalam surah Nuh ada disebut. Apalagi amalan yang memurahkan rezeki, kata Nabi SAW, siapa yang nak supaya dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia melakukan amalan menghubungkan silaturahim dengan semua kaum keluarga, kawan-kawan dan jiran tetangganya. Beramallah dengan yang ada hadis tu tadi. Jangan nak beramal dengan yang tak ada hadis. Salah kau Ustaz baca 3 surah ni? Tak. Dia Al-Quran boleh baca. Tapi jangan niat baca dia kerana nak murah rezeki sebab hadis yang disebarkan oleh Ustaz ini tadi. Ya. Baik. Kalau kita suka mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat, tapi kita mudah lupa ilmu yang bermanfaat, maka itu satu kesan buruk daripada terlebih makan. Baik, yang kelima, kesan buruk dari terlebih makan, orang yang sempurna iman itu pergi datang, maksud pergi datang tu berulang alik ke masjid. Dan orang yang banyak kenyang terlebih makan itu lagi datang kepada jamban. Maksudnya, ialah kalau dah banyak makan, banyak minum, tempat ulang alik dia tandas dah jawabnya. Tapi kalau orang tu makannya sederhana, sekadar untuk kuat ibadat, maka dia suka pergi ke masjid. Dia suka akan pergi ke masjid. Betul lah tu ya. Maka jika engkau berkata, sikit lagi kita nak habiskan, sesungguhnya telah jadi kenyang itu adat bagiku, maka betapa aku meninggalkan dia. Ini memang satu soalan yang selalu tanya. Ustaz, dia kata, bagus betul orang yang mengurangkan makan atau melebihkan belapa ni. Tapi saya ingat payah nak buat. Sebab memang tabiat saya dah makan ni kena banyak. Ini yang dia nak jawab pada bahagian yang berikut. Ya, saya ulang balik. Dan jika engkau berkata, sesungguhnya telah jadi kenyang itu, yakni banyak makan tu adat bagiku, kebiasaan. Maka betapa, yakni bagaimana aku nak meninggalkan kebiasaan makan banyak ni. Maka dijawab. Jawapan dia macam mana nak buat? Bahawasanya yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia dengan diansur-ansur. Soalannya, nak tak awak mengurangkan makan? Itu soalan yang pertama. Kalau nak, mesti boleh. Sebab tu sekali orang katakan, nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Sebab itu, dia kata, yang demikian itu mudah atas mereka yang menghendaki akan dia. Kalau kata nak kurangkan makan, mesti boleh. Tapi macam mana cara dia? Dengan diansur-ansur lah. Ansur-ansur, iaitu bahawa mengurangi engkau pada tiap hari dari makanan engkau yang biasa kadar sesuap, hingga mengurangi engkau akan sepinggan dalam sebulan.
maka tiada nyata bekas tu makna kesan mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah mensedikitkan itu adat bagi engkau. Kalau betul kita ada azam, insya-Allah boleh. Tapi dengan berdikit-dikit lah, ya. Memanglah kalau katalah kita biasa makan 2 pinggan dan kita rasa banyak. Saya ni Ustaz, kalau boleh nak kurangkan makan sepinggan je lah. Sebab doktor dah nasihatkan saya macam tu. Tapi berat. Yang pertama sekali, nak tak? Sebab tu dia kata bagi orang yang hendaki boleh. Baik, kita dah jawab nak. Kalau nak, macam mana nak buat? Dengan beransur-ansur. Iaitu, ini cara dia. Mengurangi engkau pada tiap hari dari makanan engkau yang biasa kadar sesuap je. Katalah 2 pinggan itu, kalau kita kira suapannya, kita makan 60 suap. Sepinggan tu 30 suap. Hari pertama, kurangkan 1 suap. Yakni, kita kurangkan makan itu daripada 60 suap kepada 59 suap. InsyaAllah dengan mengurangkan 1 suap, kita tak terasa pun. Hari kedua 2 suap, hari ketiga 3 suap. Akhirnya akan sampai kepada 1 hari kita dah boleh kurangkan 1 pinggan yang bermula dari mengurangkan makan sesuap demi sesuap. Betul lah. Itulah kaedah yang, tapi kalau kita nak berhenti sekali, biasa makan 2 pinggan, saya nak kurangkan makan kepada sepinggan. Hari pertama dah nak kurangkan 1 pinggan. Memanglah akhirnya kita pengsan. Tapi kita kalau beransur-ansur sememangnya boleh. Sebab itu kan ada cerita, betul tak betul Allah alam, memang ada cerita, ada riwayat bagaimana seorang itu boleh membawa ayahnya pergi mengerjakan haji dengan didokong olehnya. Didokongnya sepanjang jalan tu. Macam mana dia berlatih? Dia berlatih ialah dengan hari-hari dia mendokong anak kepada anak lembu ke salah saya. Hari-hari daripada lembu tu lepas lahir, kecil je kan lepas lahir. Hari-hari dia dukung, bawa naik atas bukit, bawa turun, bawa naik, bawa turun. Dia amalkan sampai lembu tu jadi lembu yang dewasa. Kerana dia biasakan hari-hari, dia tak terasa pun. Akhirnya dia dapat kekuatan yang dia boleh mendokong ayah dia untuk pergi mengerjakan haji. Dengan sedikit demi sedikit. Itu kalau ada cerita ke orang kampung tu, dia boleh angkat seekor lembu. Orang tu macam mana dia boleh? Jawapannya tadilah dia berlatih. Daripada anak lembu tu lahir, hari-hari pagi dia angkat sekali, petang dia angkat. Waktu kecil tu boleh lah. Akhirnya semakin membesar. Tak pernah dia tinggal mengangkat anak lembu tu sehari pagi sekali petang. Selama 2 tahun, akhirnya anak lembu tu dah besar dan dia boleh angkat. Itu faedah atau kesan daripada berdikit-dikit atau melakukan sesuatu secara beransur-ansur. Itu pesannya ya. Kalau kita lakukan cara beransur-ansur. Iaitu mengurangi engkau pada tiap-tiap hari dari makanan engkau yang biasa kadar sesuap hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Kalau kamu buat begitu, maka tiada nyata bekas atau kesan mengurangkan itu pada diri engkau, dan jadilah akhirnya mensedikitkan itu adat bagi engkau. Doktor pun biasanya kan kalau dia nasihatkan kita, orang kencing manis tu masih manis, tak boleh lah doktor nak kurangkan gula. Doktor kata sikit, tapi dengan azam yang kuat lah. InsyaAllah akhirnya kita boleh. Sebab itu orang kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Jadi